Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah, ini merupakan kuliah yang kedua, iaitu kuliah ujian dan pengukuran. Yang mana di dalam kuliah yang kedua kita akan belajar beberapa perkara, iaitu tentang sejarah ujian psikologi, yang mana saya akan ceritakanlah macam mana sejarah ujian psikologi itu berkembang dan bagaimana sejarah UPP ataupun ujian psikologi ini digunakan sebagai alat ataupun sebagai ujian lah. Okey, yang pertamanya pada peringkat awalnya sebenarnya sejarah ujian pengukuran berasal daripada China ya. Kalau kita lihat daripada China, apa-apa yang berlaku semasa dinasti Han, berlaku beberapa aspek ataupun benda yang diorang nak cari ataupun benda yang diorang nak teroka dalam kalangan penduduk mereka lah masa itu. Kalau kita tengok dalam sejarah-sejarah Cina, ada berlaku peperangan dan mereka telah membina tembok Cina untuk tujuan peperangan. Dalam masa yang sama juga, mereka memerlukan tentera-tentera dan memerlukan anggota-anggota penjawat awam yang akan bekerja dengan kerajaan dinasti Han. Jadi ada 5 aspek yang orang cari, iaitu pertama undang-undang sivil, yang kedua perkhidmatan ketenteraan, yang ketiga pertanian, yang keempat hasil dalam negeri, dan yang kelima geografi. Benda-benda ini mereka akan tanya kepada rakyat-rakyat. Kalau kamu pernah tengok cerita Mulan dulu, yang mana satu keluarga kena mewakilkan seorang sebagai wakil menjadi kata apa, terlibat dalam peperangan tu. Jadi dalam faktor tu dah banyak orang, jadi diorang nak short ataupun diorang nak pendekkan salah satu tu dengan mengklasifikasikan menggunakan 5 aspek ni. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pula di barat. Kita pergi satu persatu, di mana daripada China diorang mengambil konsep tu. Jadi bila dah sampai ke China, dah digunakan secara meluas dan efektif, dan diorang klasifikasikan kebolehan seseorang itu mengikut aspek yang diorang cari. Jadi barat mengambil inisiatif dengan mengambil daripada buku Charles Darwin Origin of Species, iaitu konsep survival of the fittest. Jadi kat situ bermulalah fasa-fasa perkembangan alat ujian di barat. Bermula dari Francis Galton 1969. Dia mengemukakan teorinya dalam buku Hereditary Genius, mengkaji perbezaan individu dalam sistem sensori dan fungsi motor. Jadi kat sini bila kita tengok ujian kecerdasan Wechsler, ujian kecerdasan, pelbagai ujian kecerdasan di Amerika, mereka menggunakan sensori-sensori untuk mengenal pasti kecerdasan atau kepintaran seseorang. Jadi kebolehan mental yang kompleks boleh diukur dengan mengira skor keseluruhan ujian kebolehan asas manusia. Okey. Jadi seterusnya patah balik pula. Sorry. Seterusnya Kettle pula. Kettle memperkenalkan istilah mental test dan menjelaskan 10 ujian asas, iaitu dynamometer strength, iaitu kekuatan genggaman tangan. Kalau kita tengok dulu, kalau kanak-kanak, di mana tahap perkembangan kanak-kanak pun kita akan tengok kekuatan genggaman tangan kanak-kanak tu, macam mana, sejauh mana dia boleh mencengkam sesuatu objek. Maknanya kita tengok kekuatan dia. Di sini juga adalah 10, itu adalah salah satu daripada ujian mental test yang diperkenalkan oleh Kettle.
Yang kedua, movement speed. Movement speed biasanya kita guna di dalam sukan, iaitu kita nak tengok sejauh mana kepantasan seseorang itu boleh bergerak. Jadi macam contohnya menggerakkan tangan sejauh 50 meter ataupun berlari secara 10 meter berapa saat dia boleh dapat. Itu adalah movement speed. Yang kedua, 2-point discrimination threshold, iaitu membezakan dua titik. Macam mana dia nak membezakan dua titik? Sama besar ke? Berapa jarak antara satu titik ke satu titik? Macam mana bentuknya? Bentuk empat segi ke bulat? Itu kita kena, itu adalah dipanggil sebagai 2-point discrimination threshold. Yang keempat, pressure pain threshold, iaitu force apply to rubber tip needle. Maknanya kita kena masukkan rubber, getah di dalam jarum. Dan yang kelima, just noticeable difference threshold of weight. Maknanya kita tengok kotak, lepas tu kita teka berapa berat satu kotak tu tanpa menggunakan penimbang ataupun alat-alat untuk mengukur berat. Jadi kita tengok je berat tu, kita pegang je. Yang keenam, reaction time, iaitu reaksi terhadap stimulus auditori. Maknanya kita tengok reaksi terhadap stimulus auditori. Kita tengok macam mana orang boleh bereaksi dengan satu bunyi dalam satu masa. Adakah dia akan tutup telinga ke, ataupun dia dengar tu dia senyum, ataupun macam mana. Itu adalah reaction time. Yang ketujuh, color naming. Kita bagi kad, lepas tu dia tengok siri warna. Warna pink, dia ada warna pink lembut, pink baby pink dan macam-macam. Macam mana dia boleh membezakan antara siri warna tersebut. Yang ke-8, size estimation, iaitu keupayaan orang untuk melihat garis gelonsong sedekat untuk ke tengah sekeping kayu panjang. Maksudnya, macam mana seseorang itu berupaya meletakkan garis yang tepat di tengah keping kayu yang berukuran 50 cm. Itu size estimation. Yang ke-9 adalah time judgment. Kebolehan seseorang itu menganggar masa dalam 10 saat. Jadi dia boleh anggar tak dalam 10 saat. Kalau dia tak boleh anggar, maknanya dia tak boleh nak inilah. Maknanya itu adalah satu kebolehan. Kadang-kadang ada orang boleh anggar dalam 10 saat ke mana benda tu akan pergi dan ke mana benda tu akan berputar. Yang ke-10 adalah memory for letters, iaitu bilangan huruf yang diingat selepas mendengar secara rawak. Kalau kita tengok memory for letters ni, ramai yang orang dah buat sebagai permainan biasa. Sebenarnya kalau diikutkan, itu adalah satu kebolehan atau kemampuan yang boleh diukur. Berapa banyak yang kita boleh capai untuk mendengar ataupun mengingat sesuatu benda yang kita dah baca. Jadi itu adalah memory for letters. Jadi ini adalah 10 ujian asas untuk mental test yang diperkenalkan oleh Kettle. Okey. Jadi 10 ini sebenarnya walaupun kita tengok macam nampak biasa, dan yang ini adalah pada asasnya, iaitu di mana pada awalnya macam mana mereka boleh melihat dan mengklasifikasikan kecerdasan seseorang. Okey. Seterusnya kita tengok pula daripada sumbangan Kettle. Okey, sumbangan Kettle dalam ujian dan pengukuran. Skor daripada ujian Kettle didapati tidak berhubung dengan prestasi akademik, tetapi pengujiannya menyumbang kepada pembangunan penskoran berskala, soalan selidik dan kaedah statistik. Yang kedua, ujian digunakan untuk menilai perbezaan individu terhadap intelektual pelajar kolej. Yang ketiga, memberi penekanan utama terhadap ujian sensori motor, masa tindak balas, kentajaman penglihatan seseorang dan ingatan. Jadi, Kettle dia hanya melihat kepada sensori motor, masa tindak balas, ketajaman penglihatan dan juga ingatan. Ini adalah konsep asas yang daripada 10 asas ujian tadi, ada 5 konsep yang ataupun 5 domain yang diperolehi, iaitu sensori motor, macam mana kita nak merasa sensori motor, panas, kita rasa satu benda tu kasar, satu benda tu licin, itu adalah sensori motor.
Masa tindak balas maknanya macam mana dia boleh menganggar suatu objek tu boleh pergi ke satu tempat dan ke satu tempat. Seterusnya, ketajaman penglihatan. Macam mana dia boleh lihat antara satu titik ke satu titik tu. Maknanya kalau dia boleh nampak, maknanya dia boleh berkebolehan mengecam dan penglihatan dia tajam. Dia boleh kenal pasti sesuatu objek. Yang ketiga, ingatan. Yang mana kita tengok tadi, ada satu ujian yang mana dia dengar, lepas tu dia bagi tahu apa yang dia dengar. Apa yang dia dengar itu adalah ingatan. Jadi, itu adalah sumbangan Cattell dalam ujian pengukuran dalam mental test. Okey, seterusnya, Francis Galton pula 1884, dia punya falsafah, dia kata dia mempercayai setiap individu mempunyai ciri genetik yang berbeza dan membentuk ciri individu yang berbeza. Jadi Francis Galton, dia memperkenalkan ujian deria, persepsi dan psikomotor. Yang tadi dia lebih kepada mental test. Tapi sebenarnya sama, cuma dia memperincikan lagi ujian-ujian tu, iaitu deria, persepsi dan psikomotor. Jadi ujian ini dikembangkan dan diadaptasi kerana ujian ini dilihat mempunyai ciri dan langkah yang mudah untuk mengukur penglihatan, pendengaran, kekuatan fizikal dan tindak balas. Jadi ujian ini telah dikembangkan lah. Okey, seterusnya Wilhelm Wundt dianggap tokoh yang pertama menggunakan makmal itu di Jerman dengan menekankan ujian proses mental, psikologi eksperimen dan ujian. Jadi Wilhelm ni lah menggunakan test, macam mana dia nak test kepada manusia lah. Maknanya dia tengok kebolehan orang, macam mana kuat fizikal orang tu, kita tengok daripada cengkapan genggaman tangan dia. Kalau genggaman tangan dia tak elok, maksudnya dia punya kebolehan fizikal dia tak kuat. Okey, jadi seterusnya ujian-ujian ini dibina atas keperluan penting bagi mengenal pasti dan mengkategorikan kerencatan mental dan emosi seseorang. Okey, untuk pengetahuan korang, 1979 merupakan zaman kegelapan yang mana masa itu di barat zaman kegelapan, iaitu zaman industri, yang mana sebelum zaman industri berkembang, kebanyakannya daripada orang barat mempunyai masalah-masalah mental dan emosi. Jadi situlah wujudnya kenapa ujian ini dibina untuk mengenal pasti dan mengkategorikan kerencatan mental dan emosi seseorang individu. Okey. Esquirrel dan Sanguin pula mendefinisikan konsep kesihatan mental dan membezakan dengan penyakit mental lain. Ujian terawal dibina ialah Sanguin-Form-Board Test, bertujuan menilai kerencatan mental. Kementerian Public Instruction di Paris menumbuhkan Suruhanjaya untuk menggunakan ujian dalam sistem pendidikan sekolah di Perancis. Okey, kalau kita tengok Sanguin-Form-Board Test ini, itulah ujian yang pertama digunakan dalam bentuk kertas dan bentuk form, bentuk soal selidik. Jadi siapa yang memperkenalkan bentuk soal selidik ialah Esquirrel dan Sanguin. Okey, ini merupakan ujian perkembangan dia bermula daripada bachelor. Saya rasa saya nak berhenti seketika, nanti saya akan upload pembelajaran seterusnya di slide yang seterusnya lah, di rakaman yang seterusnya. Saya rasa pembelajaran kita pada hari ini kita hanya fokus kepada itu, dan saya minta kamu untuk upload ataupun kamu buat peta minda di dalam LMS, uploadkan benda itu untuk tujuan kehadiran, dan saya akan tik kehadiran tersebut lah. Okey, ingatkan saya, minggu hadapan merupakan
slide kepada perkembangan ujian kecerdasan, yang mana kita nak tengok macam mana ujian kecerdasan itu berkembang dari satu tahap ke satu tahap. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.